Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Yang saya kasihi pada Syakirit dan IAS dan seluruh warga IAS di atas kerjasama yang telah pun kita dapat sejak sekian lama kita melakukan program. Pada yang saya hormati Tuan Haji Kamin pada alahkam.net di atas sponsor makan, dan bersahabat Ustaz Syauqi daripada Pemuda Iman dan saudara sekalian, ramai terima kasih kerana dapat hadir. Bahagian saya pada kali ini ialah untuk menceritakan tentang keunikan Al-Quran melalui surah Yasin. Bukanlah untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk memberikan contoh dan juga maklumat tambahan. Disebabkan kita sebagai seorang Muslim tak perlu lagi pembuktian bahawa Al-Quran ni hebat, Al-Quran ni unik, Al-Quran ni mukjizat. Kerana ia memang mukjizat, ia memang unik dan hebat. So kita tak perlu pada pembuktian. So saya tak perlu buktikan apa-apa pada hari ini. Cuma yang kita perlu ataupun yang saya rasakan perlu dikongsi bersama ialah di manakah kehebatan tersebut, dan bagaimanakah cara kita memahami, dan apakah cara untuk kita menambah lagi maklumat tentang perkara tersebut. Di seringkali saya akan sebutkan banyaknya tentang kehebatan dari sudut bahasa, dan juga kita akan kaitkan dari sudut yang lain seperti sains dengan pelbagai cabangnya, dan juga sikit tersentuh tentang psikologi. Walaupun begitu, saya menyatakan bahawa asas pembentangan saya ialah dari segi bahasa. Jadi dari segi bahasalah kita boleh jadikan sebagai asas. Dan ialah mungkin sebelum ni orang pertikaikan Ustaz Adlan sebut cerita pasal hadis, dia tak ada ijazah hadis, kan? So ini saya cakap pasal bahasa, saya ada ijazah bahasa sekurang-kurang, kan? Itu bagi setengah orang yang nak benda-benda macam tu. Jadi kita cakap pasal bahasa hari ini. Dan pertamanya ialah dari segi, tadi saya sebutkan sebagai mukadimah bahawa kita tak perlu pembuktian Quran ni hebat. Cuma kadang-kadang kita sebagai seorang Muslim yang berpelajaran, seorang Muslim yang diberikan Allah kedudukan ataupun tahap ilmu yang lebih tinggi daripada masyarakat biasa, kadang-kadang kita perlu tanya diri kita lah, hebat ni dari segi apa, dari sudut apa. Kerana masalah sekarang ni ialah kita kadang-kadang perlu berdepan dengan masyarakat yang meminta contoh, meminta bukti. Bukan untuk meyakinkan mereka, tapi lebih untuk menenangkan. Dan kita sendiri pun akan lebih kuat. Sebab tu saya kata pada Ustaz Syauqi tadi, kalau kita buat banyak seminar pun tak akan habis. Sebab terlalu banyak benda yang kita boleh ambil daripada surah-surah dalam Al-Quran, daripada Al-Quran sendiri. Cuma masalah sekarang ni, bila kadang-kadang ada orang dia bila kata banyak sangat, dia pun berhenti setakat tu, kan? Dia kata Quran ni, dalam Quran ada tak cerita pasal sains? Ada banyak. Lepas tu apa dia contoh? Banyak. Jadi kita tak boleh bagi tahu. Dan itu bagi mereka yang bidang sains. Kalau di khususkan lagi pada para pakar perubatan, contohnya, mereka perlu juga tahu, ini suruhan saya lah, mereka perlu juga tahu di manakah kehebatan Al-Quran itu dari sudut perubatan. Contoh. Jadi tak boleh dari seorang pakar perubatan yang Muslim, yang berdakwah, kemudian dia beritahu bahawa Quran ni hebat, dan dia beritahu Quran ni tibyanan likulli syai', menjadi penjelasan kepada semua benda, tapi dia tak boleh beritahu dekat mana. Sekurang-kurangnya kita ada contoh, satu dua contoh pun jadilah. Juga dari segi syariat, juga pakar-pakar syariah sendiri pun perlu membuktikan bahawa dalam Quran itu ada penyelesaian kepada semua jenayah ataupun permasalahan. Saya pernah berbual dengan pensyarah maktab polis. Dia kata kita perlu buktikan daripada Al-Quran dan Islam sendiri bagaimana dia menyelesaikan masalah jenayah, dan dibandingkan pula dengan penyelesaian barat. Jadi benda-benda macam ni perlu kepada kita, dan yakinlah bahawa siapa pun kita, bidang apa pun kita, kalau kita cari dalam Al-Quran, kita akan jumpa
apa yang kita kehendaki. Cuma syaratnya ialah kita kena lihat dengan mendalam. Apa yang dia panggil tadabbur. Okey. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kata Allah, kalau dah masuk ayat tu ialah, kalau dah Quran penuh dengan segala-galanya, dan kalau engkau dah yakin Quran ni penuh dengan segalanya, kenapa tidak kita cari? Ini seruan daripada Allah. Kemudian Allah beri kita satu ayat yang nak push kita, am ala qulubin aqfalha, ataupun hati kamu dah tutup, ataupun hati kita dah tak terbuka dah. Maksud dah tepu lah, tak boleh masuk dah benda baru. Kan tak ada masa dah contoh. Jadi kita perlu kaji, dan Quran juga diturunkan liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi. Quran, Allah turunkan Quran itu untuk, so Allah jelaskan jelas untuk yadabbaru, mereka merenungkan dengan mendalam ayat-ayatnya. Di renungan dengan mendalam ini perlu dilakukan mengikut bidang dan kemampuan. Baik. Dan alhamdulillah terdapat sebahagian ulama ataupun ramai ulama zaman kini yang telah pun mengetengahkan apa yang mereka jumpa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cari lebih sikit dalam internet dan cari lebih sikit dalam kedai-kedai buku, bincang dengan ramai orang, kita akan jumpa usaha ni telah dibuat dan telah lama dibuat. Kita beri contoh yang mudah. Kalau dalam sains ni, saya dan kawan-kawan banyak refer kepada Dr. Zaghlul An-Najjar. Zaghlul An-Najjar ni dia buat buku dalam English, dalam Arab. Dia ada dia ada laman web dalam bahasa Arab dan English, dan dia juga dalam YouTube dia ada banyak. Zaghlul An-Najjar dia banyak beri lecture dalam Arab dan English. Jadi ini antara tokoh Mesir, saya rasa Mesir yang amat saya rasa terkedepan dalam hal ini, sebab dia pun bukan dalam bidang agama secara direct, dia bidang sains. Jadi dia bercakap dalam hal tu, dan dia banyak bentangkan. Dan saya dapat tahu dia datang Malaysia baru ni, tapi tak ada orang beritahu saya. Beritahu dia dah mai balik baru beritahu. Kan? Sayang lah, saya nak jumpa dia tu, kan? Kita punya peminat. So Zaghlul ni ejaan dia, dalam kalau type dalam YouTube nak cari, kadang cari tak jumpa kan. Dia cari tak jumpa, dia perah kan. Dia eja dia, kebanyakan dia eja macam tu lah. Okey. Belajar. Dia banyak eja macam tu lah. Kalau Arab dia Zaghlul An-Najjar. So ni dalam YouTube banyak. Siapa yang boleh Arab, dia type Arab. Siapa yang English, type English. Dia ada banyak. Dia baik. Kemudian kita ada macam Harun Yahya, kan? Harun Yahya yang banyak buat benda-benda dalam bahasa Inggeris dan bahasa diterjemah dalam bahasa kita oleh orang lain. Cuma sayangnya Harun Yahya dia cakap Turki ya. Dalam temu bual semua cakap Turki. So kita payah nak faham sikit lah. Dr. Zaghlul dia cakap Arab, cakap English slang Arab sikit. Sedap sikit lah. Ni apa? Kadang-kadang nampak macam pelak sikit. Tapi memang power. Ulama seperti mereka ni banyak mengetengahkan apa yang mereka dapat daripada Quran. Okey. Dan dalam masa yang sama terdapat juga ulama-ulama lain dalam bidang lain. Yang saya nak bawa hari ini ialah dalam bidang bahasa secara asas. Dalam bidang bahasa kita dapati disebabkan Quran tu bahasa Arab, maka pakar-pakar bahasa Arab ni sebahagian, bukan semua, sebahagiannya telah menghabiskan berpuluh tahun mengeluarkan daripada Quran itu kehebatan Al-Quran dari sudut bahasa Arab, kan? Sebab sebahagian kita kadang-kadang disebabkan wallahu a'lam, mungkin sebab kita tak menguasai bahasa Arab, ataupun sebab kita menguasai bahasa Arab tapi kita tak pernah cari bidang ni, kita merasakan bahawa Quran ni turun dalam bahasa Arab sekadar satu perkara biasa. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, terdapat banyak ayat yang menerangkan kepada kita Quran itu turun dalam bahasa Arab. Tetapi di samping itu Allah mengaitkan semoga mereka memikirkan, semoga mereka berfikir. Jadi ini satu saranan secara tersirat daripada Allah SWT. Sebagai contoh dalam surah Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kan? Sesungguhnya kami di awal surah Yusuf tu Allah menurunkan Quran bahasa Arab, semoga kamu dengan turunnya Quran bahasa Arab kamu akan berfikir menggunakan akal. Jadi apa kaitan dia? Kemudian dalam surah yang lain, la'allahum ya'lamun. La'allahum ya'lam, semoga mereka mencari ilmu, mengetahui.
Tak nampak tu. Sebab tu tak heranlah bila ada ulama di negara Arab yang berulang kali mengulangi bahawa kita wajib belajar bahasa Arab. Bukan soal bangsa, bukan soal bahasa, bukan soal kita belajar banyak bahasa untuk kita communicate dengan banyak orang, tapi kerana Quran tu bahasa Arab. Dan ada seorang pensyarah dalam bidang ini mengatakan pada dalam TV, saya lupa nama dia, tapi dia ada satu talk show, dia cakap tentang bahasa Arab. Dia kata pemilihan bahasa Arab ini adalah takdir Allah, di mana bahasa tu mula berkembang, mula muncul, tak tahu bila lah, mula dia lahir, muncul, berkembang, menjadi kuat, menjadi hebat, dan sampai ke tahap kemuncaknya, ketika itulah Allah turunkan Al-Quran. Itu dari segi sejarah yang berlaku yang patut kita faham. Bukan satu benda macam koinsiden, kan? Orang dah kata jerembak, terserempak. Bukan macam tu. Bukan tiba-tiba. Bukan masuk kata Allah boleh turun dalam bahasa lain. Ya, tapi Allah pilih bahasa Arab. Mesti ada sebab yang terlalu hebat. Jadi untuk itu kita kena tahu sikit apakah kehebatan bahasa Arab di zaman turunnya Al-Quran. Ini boleh cari sendirilah. Saya boleh ringkaskan, cuma mengatakan bahawa satu bukti bahawa Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab kerana bahasa Arab hebat ialah di zaman itu orang Arab, walaupun mereka mundur daripada aspek tertentu, tapi dari segi aspek bahasa Arab lah bahasa yang paling hebat dalam menyampaikan segala maklumat. Bahasa sebagai medium nak sampaikan idea, ilmu, perasaan, nak sampaikan saranan ke apa, isi hati. Inilah bahasa yang paling baik pada zaman tu. Dengan melihat kepada sajak-sajak dan syair Arab sampai ke tahap kemuncak, bila turunnya Al-Quran, sebab tu semua penyair Arab jahiliah yang mewarisi kehebatan terdiam. Bermakna dia lebih daripada itu. Terdiam ni sehingga ke tahap dengar aja dia tahu ini bukan daripada manusia. Itu paling asas. Jadi bila kita cakap macam ni, ada orang kata kita dah tak faham tak? Bagi saya biasa bahasa Bismillahirrahmanirrahim, tak ada apa. Memanglah faham ke Arab. Kan? So, kan, bukan maksud Quran ni tak ada kehebatan dari sudut lain, tak. Tapi sayangnya, saya suka bawa situ, sayang kalau kita tak cuba ketahui apakah hebatnya Al-Quran dalam bahasa Arab sampai penyair Arab, penyair ni maksud dia boleh buat syair on the spot, dan dia bukan buat macam kita tak buat saja mana kan, masuk TV buat aku adalah aku. So ini biasa, tak ada undang-undang. Tapi orang bahasa Melayu marah saya lah kalau cakap lagi kita punya penasihat kita marah kan. Bukan maksud tak ada undang-undang seperti sajak Arab. Sebab tu siapa yang belajar Arab, dia akan belajar bagaimana nak buat sajak ada undang-undang, ada bentuk-bentuk dia. Saya belajar di Jordan dulu, semua orang belajar. Dulu dipanggil ilmu arud, sekarang dipanggil ilmu muziqah syair, muzik syair. So macam mana nak tak boleh buat suka hati. Kemudian bila buat pula syair tu, dia ada syair yang masuklah hati, syair yang top class dengan standard, ada syair yang teruk walaupun ikut undang-undang. Itu penilaian dalam bahasa Arab. Itu di zaman sekarang, apatah lagi di zaman jahiliah. Ketika mana hebatnya pembuat syair ni sampai ke tahap siapa yang berjaya sebut syair yang hebat, dia akan disanjung, dan siapa yang salah sebut syair, dia akan dihina. Dan syair lebih tajam daripada mata pedang pada zaman tu. Sebab tu bila Rasulullah dihina oleh orang kafir menggunakan syair, Rasulullah suruh Hasan balas balik dengan syair, dan Nabi sebut Jibril bersama kamu, maksudnya, dan ia lebih tajam dalam hati mereka daripada pedang. Bila kita pandai buat syair, sebab tu ada syair yang ada yang kalah, maksudnya kalah, belum perang dah kalah, kerana sajak wakil daripada kabilah ni tak boleh lawan syair kabilah ni. Jadi tahap tu, so bukan kita fikir bukan satu standard yang kecil. Bila kita nak datangkan satu kitab untuk menjadi wahyu dalam bahasa yang dikuasai oleh pakar-pakar ni, bukan maksud tak ada, bukan semua orang tak. Tahap dia ada yang berbeza. Ada orang yang boleh buat syair macam zaman sekarang, dia kata orang Arab ada boleh buat syair spontan, dia bangun dia terus buat. Okay? Ada yang dia karang dulu, dia buat dulu baru dibacakan. So itu ada beza di zaman tu. Jadi bila Quran turun, sudah pasti ada satu benda yang hebat sampai pakar sajak dan pakar bahasa pada zaman itu tunduk dan tak boleh buat apa-apa. Kan?
Bukan setakat manusia, jin pun. Jin zaman jahiliah tu, jin yang duduk zaman tu, mesti ada jin tahap zaman tu. Dia apa cakap dalam surah Al-Jin kan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Tak boleh buat apa. Aku dengar Quran ni kan, ini Quran ajaib. Ajaib. Bukan ajaib dari segi apa, dari segi maksud tu masuk. Sebab tu bila kita baca bahasa Arab, dalam bahasa Arab dia ada ilmu balaghah kan. Balaghah ni bukan maksud mengindahkan bahasa tak. Ini ramai orang salah faham. Balaghah ni maksudnya menggunakan ayat yang sesuai dengan pendengar, sehingga sampai maksud kepada pendengar. Di mana Quran ini. Sebab tu saya ambil pada banyak doktor, seorang doktor yang dah tua sekarang ni, dia Dr. Fadil Samarai daripada Iraq. Dia ni pensyarah dekat, saya tak ingat di mana, tapi bukan di Iraq lah, dia asal dari Iraq. Dia ada rancangan TV bertajuk Lamasat Bayaniyah, sentuhan-sentuhan keindahan bayan Al-Quran, maksud penjelasan Al-Quran daripada sudut sastra. Dia cerita pasal tu. Jadi sebut di mana-mana dia pergi, dalam kitab dia semua, dalam buku dia kata Quran ni ialah ta'bir bayani maksud. Quran ni ialah ungkapan yang memberikan penjelasan yang kukuh, yang hebat, yang ada maksud di sebalik setiap patah perkataan dan setiap susunan. So dia kerja dia berpuluh tahun nak buktikan benda tu. Ini saya nak kongsi sama dengan tuan-tuan dan puan. Kalau kata faham, tak faham, berbuat faham kan? Tapi nak ceritakan bahawa pakar bahasa menganggap bahawa Quran ni terlalu hebat. Maksudnya ialah setiap perkataan, kita akan tengok bukti nanti, setiap perkataan disusun dengan begitu tepat. Ibarat satu binaan, kalau kita alihkan dia akan kurang, cacat. Ibarat benda yang puzzle tu yang bercantum tu, kalau kita cabut satu, dia tak ada gambar. Dia semua elok, terlekat elok. So ini bagi pengkaji bahasa Arab daripada kalangan barat pun akui benda ni. Bila belajar Arab, dia akui, cuma ada setengah tu yang nampak tapi tak nak akui lah, sebab dia iman, dia tak beriman. Baik. Oleh itu kita dapati, bawa pada mukadimah lagi, kita dapati bahawa terdapat cabaran dalam Al-Quran, suruh orang Arab pada zaman itu, bukan zaman sekarang, zaman kehebatan tu, untuk buat ayat macam Al-Quran. Kita kalau kita fikir, saya tak boleh buat ke? Buat lah. Senang, nampak senang belajar bahasa Arab. Ni ada setengah baru belajar Arab 2-3 hari, dia kata senang. Ini bukan soal buat dari segi dia, buat dari sudut seperti Al-Quran dengan susunan dan makna dia. Kan? Dalam Quran disebut Allah mencabar dengan buat 10 surah. Fa'tu bi'asri suwarin mithlih muftarayat. Dalam surah Hud. Buat 10 surah. Quran ni ada 100 lebih. 14. Surah buat 10 je. Cuba buat 10. Dicabar lagi 1. Buat 1 cukup lah. Kan? In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Buat 1 surah macam Quran. Betul, macam tu bukan maksud susun ayat tu, tapi ialah dalam tu. Kemudian apa ni sama ayat tu? Wa da'u syuhada'akum, minta tolong. Siapa ada yang mau tolong? Buat. Maksud bukan tak hang buat seorang, hang pakat buat. Buat tengok. Kan? Apa ni, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar faham Quran ni apa. Kalau kamu benar-benar kata Quran ni salah, bukan datang dari Tuhan, buat 1 surah. Kan? So cabaran ni bukan cabaran pada kita orang Melayu ni. Yang belajar Arab 3 hari bercakap Arab tak betul ni. Tapi pada pakar bahasa Arab pada zaman tu. Dan Allah jawab pula lepas tu. Jawapan dia apa? Ni tak apa Quran ni baca. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat. Wa lam taf'alu, dan kamu tak akan boleh buat. Habis ya. Habis, tutup kes. Tuhan kata buat, tengok. 1. Kalau kamu tak boleh buat, memang hang tak boleh buat. Kan? 1 pengukuhan, tak boleh buat. Walaupun ada seorang Arab, Anis Syurus yang debat dengan Ahmad Didat, dia kata dia buat Quran. Dia membaca dalam debat, saya tengok debat dia dengan Dr. Ahmad Didat Arwah, dia debat dengan Anis Syurus. Anis Syurus ni Kristian Arab. Anis Syurus tu dia baca, oh ni saya buat Quran ni, dia baca. Orang gelak lah. Orang tak tahu Arab bergelak. Tak. Dia bergelak.
Dia bertahan gelak. Dia pun tahu ni bukan Quran. Kan? Dia buat Quran, dia kata, aku boleh buat. Dia nak lawan Ahmad Didat. Dia saja dia nak kononnya nak lawan Ahmad Didat. Tapi dia tak boleh buat. Kan? Orang Arab akan ketawakan dia. Bukan Arab zaman jahiliah, Arab zaman sekarang dah gelak lah. Apatah lagi Arab zaman jahiliah akan ketawa. Sebab tu tak ada orang boleh buat. Tak ada orang cuba buat. Di zaman Quran turun tu tak ada. Pasal Abu Lahab, Abu Jahal tak pernah Arab. Penyair Arab jahiliah punya ramai. Buat lah. Sidang mesyuarat tengok, buat. Dia memang tak buat sebab dia tahu kenapa. Kalau dia buat, orang gelakkan dia. Kalau dia buat, confirm orang gelakkan dia. Dan dia akan malu sepanjang zaman. Nama dia akan dikenali sebagai orang yang cuba buat Quran palsu. Dan bahasa tak sampai. Itu kehebatan dia. Tapi itu teori. So apa bukti dia? Ya. So kita nak tengok slow-slow. Okay, saya pun naknya bukan ada pandai sangat. Tapi kita mengetengahkan. Baik. Apa yang kita nak buktikan ni dari segi bahasa, kalau kita tengok dengan mendalam, kita akan dapati perkara yang menakjubkan. Sekurang-kurangnya bagi pakar bahasa, dan kalau boleh kita yang tak pakar ni pun cuba faham, insya-Allah saya rasa boleh rasai, terutama yang pernah belajar asas bahasa Arab. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang hampir sama tapi lain. Okey. Dalam ayat pertama Tuhan sebut begini, nampak macam sama, ayat kedua pun tapi ada beza sikit. Sebahagian pengkaji bahasa kata beza ni biasa, beza pada bentuk. Okey. Bagi pakar bahasa dia kata beza ni ada maksud. Sebagai contoh, ini bukan pada surah Yasin, kita beri surah lain dulu sebagai asas yang saya rasa untuk mudah dipahami. Sebagai contoh, ada satu fa'il, ada satu perbuatan dalam bahasa Arab yang disebut tatanazzalu. Tatanazzalu, turun. Okey. Turun secara berperingkat. Allah sebut dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka terus tetap istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka akan turun. Okey. Disuruh tulis ayat mana tak tahu. Surah Fussilat. Saya tak hafal Quran semua. Saya tak hafal. Siapa yang hafal beritahu saya ayat mana. Saya cuma beritahu surah je. Sebab tu penting kita hafal Quran ni tuan. Saya tak hafal Quran. Saya duk hafal tak habis-habis. Anak saya selalu hantar hafal Quran supaya satu masa dia boleh beritahu saya. Tanya ada ayat mana dia. Anak aku buat macam mana? Pak tak hafal. Jangan pak tak hafal, anak tak hafal, kat orang tak hafal. Jadi kita mewarisi kejahilan. Okay, dalam Quran dia disebut tatanazzalu. Cerita dia ialah tentang orang yang beriman bila dia keadaan dia hampir wafat, malaikat akan turun berikan berita gembira. Surah Fussilat. Ayat ni saya tak ingat ayat mana. Tapi cerita dia ialah begitu. Siapa yang hafal Quran boleh scan sekarang. Sebab dia orang hafal Quran ni dia boleh scan. Okay, saya scan dalam handphone. Ada kawan bagi software. Okay. Cerita pasal keadaan malaikat memberikan khabar gembira, turun nak cabut nyawa orang beriman. InsyaAllah kita semua dengan memberikan berita gembira. Tatanazzalu, Allah guna tatanazzalu. Dalam surah Al-Qadr yang kita hafal selalu, Al-Qadr, Lailatul Qadar kan? Apa Allah sebut? Tanazzalu. Apa ni? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey. Yang tu apa yang? Yang tu belagak sikit lah kan. Sedih kita. Kita ketawa sebab sedih. Kalau kita hafal Inna Zana, kita tak hafal surah lain. Tapi kawan-kawan hafal kalau tak hafal Inna Zana memang teruk. Jadi ini ada ta ni. Tatanazzalu. Ada ta. Bagi setengah orang yang belajar bahasa Arab, dia kata ni biasa. Dalam bahasa Arab kita boleh guna. Kita ada kaedah potong fi'il dalam keadaan tertentu. Tapi sebenarnya keadaan tertentu itu ialah maksud yang kita nak cari. Dalam bahasa Arab, kita bahasa Arab dia buat sajak syair. Siapa yang belajar sajak syair Arab dia tahu. Kadang-kadang dia panggil Fatimatu, kadang-kadang dia Fatimu. Dia saja sebut, dia ubah, dia kurangkan untuk menyesuaikan dengan zahir syair dia. Okey.
So sekarang ni, tapi ada maksud. Jadi pengkaji bahasa kata maksudnya ialah dalam masyarakat kalau fi'il tu panjang kita pendekkan, dia berlaku pengurangan makna. Tapi dari sudut mana? Dari sudut makna apa? Okay. Di antaranya adalah surah ni dalam fusilat turunnya malaikat ketika mencabut nyawa orang beriman. So dia berlaku dengan begitu banyak setiap hari. Okay. Setiap hari ada orang beriman akan mati. Setiap masa akan ada orang beriman akan mati. Malaikat akan datang berikan. Ini banyak berlaku di sepanjang zaman sampai kiamat. So digunakan tatanazal. Tapi ini turun bila? Satu malam. Sepanjang tahun. Malam Lailatul. Jadi ada rahsia di sebalik kenapa tak ada ta, sini ada ta, ni tak ada ta. Sebab ini lebih banyak berlaku keterapan dan ini kurang, maka dikurangkan satu huruf. Itu kajian yang dibuat. Dan kajian ni bukan datang suka-suka, datang pada asal bahasa. Sebab tu tak boleh orang yang tak ada asas untuk buat satu conclusion tentang benda-benda ni, melainkan dia ada asas dalam bahasa semua. Okey, kita beri contoh lain lagi. Kau tak puas hati. Contoh lain. Okey. Dalam surah Al-Kahfi, Ustaz Tim siapa yang surah ni? Cerita pasal Zulqarnain. Zulqarnain dia buat tak payah cakap lah. Qarnain adalah Alexander. Tak payah lah. Tak payah buang masa semua. Ini cerita apa ni? Kita tak tahu. Tak tahu dah lah Tuhan kita Zulqarnain dah lah. Kan? Okey, cerita dia buat satu radam, satu kota penghalang daripada Ya'juj Ma'juj. Okey. Dia buat tu dan dia itu Allah sebut famas. Tu yang tak okey. Ha? Famas ta'u. Apa? Sebab apa? Ayuhhiruhu. Saya khot tak lawa dah. Khot saya khot. Raqa'ah tapi laju. Famas ta'u an yuhhiruhu. Siapa boleh cek dalam ni? Tengok. Try tengok. Saya takut saya salah. Wa mastata'u lahu naqaba. Okey. Ni. Okey. Ini saya terbalikkan betul ni? Yang tak berdasar ni. Saya terbalikkan betul. Saya kalau terbalik, saya orang terbalik. Saya tak hafal Quran. Tak betul. Tuan cek, saya pun cek. Okey. Sekarang ni, kalau kita baca terjemahan, dia semua kata mereka Ya'juj Ma'juj tidak mampu, tak mampu untuk melepasi kota benteng. Dia tak mampu nak panjat lepas sebab mereka ni takut kena serang. So Zulqarnain buat satu binaan. So mereka tak mampu untuk melepasinya dan mereka tak mampu, semua juga terima, untuk menembusnya, buat lubang tembus. Okay. Tapi dalam bahasa Arab ini beza mesti ada makna. Kenapa Tuhan pilih macam ni? Saya saja. Maka ulama huraikan antara nak melepasi tembok tu dengan menembusi, mana lebih susah? Tembus susah sebab dia buat binaan yang kuat. Nak lepas kita boleh panjat, nak tembus kita perlukan alat. Nak tembus kepala kan. Kita perlu gurudi semua. Nak panjat kita perlu mungkin tangga untuk ni, mungkin lebih mudah. Kemudian betul ya? Betul. Alhamdulillah. Dah juga orang bagi penjelasan. Okey. Jadi tak ada tak. Jadi bila nak panjat dengan nak tembus dan buat lubang untuk tembus semua tentera masuk, dia lebih susah, maka ada huruf ta tambahan. Nak melambangkan kesusahan. Dan satu. Yang kedua melambangkan masa. Nak panjat dengan nak tembus, ni tembus lebih lama ambil masa. Okay. Sesuai dengan keadaan tembok tu, maka ditambah huruf ta. Dan ada maksud kenapa dia tak ada ta. Itu maksud saya kajian dari perkataan. Okey. Itu dari surah yang lain. Okey. Jadi dalam bahasa Arab tak ada orang kata apa, ini saja. Ataupun nak bagi masuk irama apa tak? Irama tu betul, ada orang kaji pasal irama Al-Quran. Maksud bila kita baca dengan irama yang betul, kita ubah satu je, irama lari. Itu pun dia juga. Tapi kena pembuktian dari sudut tu lah, kan? Ini kita guna pembuktian dari sudut ni. Jadi, so dalam bahasa Arab, dia kadang-kadang ada macam ni.
Dan kadang-kadang ada dipanggil dahulu dan kemudian. Dahulu dan kemudian. Ini kita lihat surah Yasin sekejap lagi. Maksud dahulu kemudian ialah ada kadang-kadang ayat Quran tu sama makna tapi didahulukan. Lahum fiha ma yasha'un, ada yasha'una fiha. So, pendahuluan dan pengakhiran ni bukan sesaja, bukan kerana kerana ada maksud. Okey. Malah setiap kalimah dalam Quran tu gabungannya, tulisannya, baris maknanya ada satu kata, ada banyak perkataan alaihi ya. Alaihi biasalah alaihi. Satu tempat dalam Quran alaihu. Ada alaihullah. Kan? Satu. Tempat lain banyak hi ada wa ma ansanihu. So, kadang-kadang itu ikut qiraat pada juga. Kadang-kadang benda ni ada makna. So, ini lain dengan orang yang kata Quran ni ada makna tersirat yang entah apa-apa macam Quran zahir batin, bukan. Ini ilmu lain tu. Itu ilmu tak betul. Dia tak ada kaedah. Ini ada kaedah dalam bahasa Arab. Okey, ada kaedah bahasa Arab. Kita tengok contoh dalam Yasin. Baik. Satu lagi ialah dalam Quran ni kadang-kadang pemilihan perkataan. Kita tahu dalam bahasa ada perkataan yang seerti banyak dalam mana-mana bahasa. Kan? Takut, afraid boleh, frightened pun boleh. Nah. Risau, bimbang pun boleh. Dalam bahasa Arab pun sama. Ada mungkin orang kata qa'ada sama dengan jalasa. Itu biasa, duduk. Kan? Tapi dalam hal Al-Quran, Allah pilih perkataan tu. Ulama-ulama bahasa kata tak mungkin boleh ganti perkataan lain. Walaupun sama sebiji, sejibi. Kalau sama semua. Kita pandai bahasa Arab, kita guna kamus, kita kata ni perkataan ni boleh ganti perkataan lain. Kan? Asal tak boleh ganti? Boleh apa? Dan ada mufassirin, Syaqi pun tahu mufassirin yang bagi makna lain. Nak bagi orang faham. Maksud bila Al-Quran tersebut dia akan buat ayat lain. Ayat bahasa Arab. Tapi adakah ayat tu sama nilai dengan ni? Tak sama. Dia pun tak kata sama, cuma dia nak bagi orang faham. So itu masuk pemilihan perkataan. So kita akan lihat contoh. Contoh tu lah. Akan lihat. Gila masa. Orang nak balik ni. Okey. So contoh perkataan. Kita ambil satu. Apa ayat dia? Walaqad adalla minkum. Minhu ke minkum? Jibillan kathira. Perkataan jibil itu. Okay, jibil. Bukan jibin. Jibil tu ialah maksud dia kalau nak ambil dalam bahasa, maksud ialah umat terdahulu, kaum terdahulu, makhluk terdahulu yang ramai. Okey. Katsira, yang ramai. Dia apa masalah ni? Kan ada setengah orang tengok dia kata, kalau dah jibil tu pun dah membawa maksud kaum yang ramai, kenapa Tuhan tambah kathiran kat belakang ramai? Dan kenapa jibil tu kalau ikut pakar bahasa tak boleh tukar perkataan lain tak? Ulama bahasa yang mengkaji Quran kata tak boleh tukar. Dan tak mungkin boleh tukar. Apa juga perkataan, apa juga susunan, apa juga baris, apa juga penambahan atau huruf, tak boleh tukar. Tapi mereka nak berikan bukti. Baik, bukti dia apa? Jibil dalam bahasa Arab dilihat secara halus mempunyai 3 maksud. Bukan semata-mata banyak. Jadi jibil pertama maksudnya adalah al-kathrah, iaitu bilangan yang banyak. Okey, umat-umat yang ramai, kaum-kaum yang ramai. Okey. Makna yang kedua ialah ayat berapa? Saya tak ingat lah. Al-Qad dia belakang. Macam ayat lepas apa tu? Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum mubin. Lepas tu walaqad adalla minkum jibilan katsira. Okey. Cerita pasal syaitan. Wahai anak Adam, kenapa kamu sembah syaitan? Syaitan telah menyesatkan umat-umat yang ramai. Okey. So sebenarnya Jibril itu bermaksud ramai. Yang kedua membawa maksud kita panggil kekerasan, kekasaran. Membawa maksud yang tak elok. Bukan sekadar umat yang ramai, tapi umat yang teruk, umat yang ganas, umat yang tak baik. Jibil tu. Dan yang maksud yang ketiga ialah yang buruk, yang bodoh. So Jibil
bukan semata-mata umat manusia yang ramai, tapi juga yang bengis, yang keras, yang jahat, yang hodoh. Maksudnya bila mana syaitan, Allah nak gambarkan syaitan berjaya menyesatkan golongan ni. Bila mereka telah disesatkan oleh syaitan, mereka bertukar menjadi umat yang jibil, dan mereka juga ramai kathira. Nak menyatakan bahawa segala makna tadi dikukuhkan dengan kathira, yang ramai, terlalu ramai yang telah syaitan sesatkan. Nak beritahu bukan semata-mata banyak, tetapi juga segala makna yang tadi. So sebab tu tak mungkin kita boleh ganti jibil dengan perkataan lain. Ada pakar bahasa kata boleh ganti dengan perkataan khalq, ciptaan manusia. Tak boleh jadi, sebab dia tak ada maksud kekerasan, dia tak ada maksud hodoh dan jahat, tak ada. Bermakna syaitan telah menyesatkan. Sebab tu saya kata kita baca terjemahan biasa, kita tak nampak benda ni, kan? Bukan salah kita juga, sebab penterjemah bukan salah dia juga, sebab dia nak terjemah. Kalau dia cerita pasal benda ni, bila nak habis terjemahan dia akan jadi tebal, siapa nak beli? Kos dia cetak punya mahal, nak jual lagi mahal, jadi terpaksa terjemah yang asas. Tapi kita kena faham lagi hari ni. Kalau siapa yang tak faham lagi hari ni, kita kena faham terjemahan tu hanyalah dasar, permukaan saja. So dasarnya ada lagi. Yang terdasarnya adalah jibil dan kathira. Okey, maksudnya tak mungkin perkataan lain boleh ganti, dan perkataan inilah yang paling sesuai menggambarkan sifat-sifat mereka yang telah disesatkan oleh syaitan. Okey, itu contoh perkataan. Okey, kita balik kepada surah Yasin. Dalam surah Yasin ni kita tahu bahawa terdapat banyak benda yang menakjubkan kita dari segi pelbagai segi. Ada orang melihat ayat-ayat yang berbentuk kauniyah, kata Ustaz Syauqi tadi. Itu juga sebenarnya kita perlu asaskan, dasari dia dengan bahasa. Okey. Dan juga dalam tu ada banyak benda-benda yang berunsur dakwah, juga kita asaskan dengan bahasa. Baik. Permulaan surah ini Allah mulakan dengan Yasin. Okey. Wal Qur'anil Hakim. Okay. Dalam terjemahan biasa, Al-Quran yang berhikmah. Okey, Al-Quran yang berhikmah. Dari segi bahasa, Hakim bermaksud tiga maksud. So ini kita katakan dari segi bahasa, kalau kita dalami lagi dengan kaedah yang tepat, kita akan jumpa bahawa semuanya membantu kita memahami Quran. Wal Quranil Hakim, Quran itu disifatkan sebagai Al-Hakim daripada tiga kata dasar ataupun tiga makna dasar. Pertama, bijaksana, iaitu yang disebut berhikmah. Dalam Quran penuh dengan kebijaksanaan, ilmu. Yang kedua ialah muhkam dia panggil, iaitu yang kukuh, bersepadu, kukuh. Ini disebut dalam surah lain sebagaimana uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dikukuh padukan, tidak ada percanggahan, tidak ada kekurangan, disepadukan Quran tu. Sebab tu ada setengah pakar kata Quran ni perlu dibaca seolah-olah dia satu ayat saja. Seluruh Quran tu adalah satu ayat. Maksudnya tak boleh kita nak pisahkan. Kita pisahkan untuk mengkaji boleh, jangan pisahkan aku dan dia. Maksudnya Quran mesti dibaca sekaligus dari segi maksud. Tak boleh nak baca dari segi surah ni sahaja. Walaupun kita faham surah ni ada keunikan, tapi seluruhan dia sepadu. Okey, Quran itu adalah yang bersepadu. Dan yang ketiga ialah dia membawa pemutus al-hukum. Dia juga adalah sebagai pemutus. Itu bahasa Arab, maksudnya dalam berbagai bahasa. Kalau kita kata fulanun hakim, dia ni hakim, boleh bawa tiga maksud. Ketiga-tiganya atau salah satu atau salah dua. Salah dua. Maksudnya sama ada berhikmah, atau dia memutuskan semua benda menjadi hakim, ataupun dia bersepadu dan mantap. Okey, itu cerita. Sebab tu bila orang, tu saya katakan tadi, balik kepada cerita tadi, orang Arab pada zaman tu bila dengar aja Quran macam tu, dia dah faham. Bila faham tu, kadang sampai dia tak tahu nak cakap. Sebab tu kadang kita terharu, kita out of words. Tak boleh abang. Kita menangis seorang-seorang. Orang kata pasal apa ni? Tak boleh abang. Out of word kan. Tapi dia setakat ni ada lagi lah word tu kan. Kemudian ada satu kaedah lagi, dia ajar ijaz ataupun kehebatan Quran dari segi nombor. Ada orang banyak sebut kan nombor ni campur semua. Sebenarnya dari segi nombor ni kita kena akui bahawa kalau kita berjaya kaji secara nombor, secara bukti nombor, kalau kita kaji dengan betul,
Memang dia membuktikan bahawa hanya Allah yang boleh buat benda yang begitu detail, begitu tepat. Tapi kena hati-hati siapa yang bawa idea nombor ni. Kadang-kadang kita kena hati-hati, itu dalam masa sama kita nak terangkan di sini, kita kena hati-hati kalau ada orang bawa teori pasal kehebatan Quran dari segi nombor, jumlah tu campur ni, bahagi tu. Mungkin betul dan mungkin dia salah. Tapi kalau dia betul dan tepat dan sebagainya, itu bukti saintifik yang kita boleh terima. Kan? Nombor, contoh perkataan hidup dan mati sama banyak dalam Quran. Perkataan malaikat dan syaitan sama banyak dalam Quran. So benda-benda ni menambahkan lagi keyakinan kita semua. Itu dari segi nombor. Baik. Contoh lain dalam surah ni, kalau kita boleh ambil, bagaimana Allah SWT menyebut wa ayatul lahumul lail. Ini satu ayat lagi kita ambil. Saya sentuh daripada segi ayat lah. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Naslahu tu kita ambil perkataan. Wa ayatul lahumul lail ni, wa ayatun, satu tanda yang besar. Bila mana Arab menyebut wa ayatun tanpa alif lam, dia melambangkan kehebatan. Lahumul lail, malam, naslahu minhun nahar, kami tarik, macam kami cabut kulit. Macam kita naslah ni kita buat pada binatang, kita pisahkan kulit daripada isi dia, kita tarik dia. Macam kita orang pakai baju, kita tarik baju. Naslahu minhu an-nahar. Bermakna sekarang ni, ayat ni menyebutkan asas dalam dunia ni adalah kegelapan yang diberikan cahaya. Dan bila ditarik balik cahaya tu, dia jadi macam asal kegelapan. Bermakna sekarang ni, siang dan malam ni, mana yang asal dia? Alam ni, malam, gelap. Jelas kalau kita naik ke stesen angkasa lepas, ataupun kita pergi lagi jauh, kononnya ke bulan, konon tu ada tersirat tu, kononnya ke bulan. Jadi kita nampak kegelapan, dan ada cahaya yang menjadi cahaya bintang ke apa semua, itu soal lain. Tapi asas kegelapan. So sekarang ayat ni membuktikan dengan jelas bahawa siang ni datang seolah-olah malam satu tubuh, siang datang sebagai pakaian dia, dan kemudian siang pergi, Allah cabut balik pakaian tersebut. So perkataan naslahu tak mungkin dapat diganti dengan perkataan lain. Dan inilah yang menyebabkan ramai pengkaji menyatakan inilah ayat yang menyokong kepada penemuan sains pada zaman sekarang, iaitu kegelapan angkasa. Dia tak juga kata angkasa lepas, tapi angkasa tak lepas. Maksudnya dia tak boleh lepas gitu, dia ada undang-undang kan cerita dia. Ayat naslahu, penggunaan naslahu tu adalah bertujuan menggambarkan hakikat alam ini. Okey? Sebagai asas. Kemudian Allah sebut dalam Quran, dalam surah Yasin juga Allah sebut bumi, kemudian malam dan siang. Kan? Okey, bumi, malam dan siang. Dalam surah lain Allah sebut malam dan siang, kemudian baru bumi. So ini ada ulama kaji, terutama ulama yang hafal Quran, yang menguasai Quran, dia akan kaji dan dia akan cari benda-benda macam ni. Kenapa orang ni sebut macam ni, kenapa? Kita sebab kita tak hafal. So kita tak tahu benda ni. Kita hafal, kita tahu. Jadi perbezaan ni ialah kerana apa? Saya beri contoh di sini. Dalam surah Fussilat Allah sebut malam dan siang, bumi, matahari, bumi semua, baru Allah sebut bumi. Maksudnya malam dan siang, matahari, bulan semua, baru Allah sebut daripada atas ke bawah. Dalam surah Yasin Allah mulakan wa ayatul ard, bumi. Kita bumi semua, baru malam, siang, baru bulan, bintang. Kenapa? Karena dia kata di sini, saya ambil dua buku ni, Dr. Fadil Saleh Samari, dia kata dalam surah Yasin Allah menceritakan tentang bagaimana, ataupun fokus surah Yasin ialah tentang menghidupkan semula yang mati, tentang hari kiamat. Surah Makkah turun kat Makkah, dan dia juga tentang hari kiamat. Maka elok dimulakan dengan bumi yang mati, ditumbuhkan dia, kemudian baru pergi kepada malam, siang, matahari dan bulan. Dalam surah Fussilat cerita tentang ibadah kepada Allah, fokus dia, di mana pada waktu itu orang tak menyembah bumi, tapi orang menyembah matahari dan sebagainya, baru turun bawah berhala. So yang paling besar diceritakan dulu, barulah bumi. Itu maksud saya ialah penyusunan. Kalaulah tuan-tuan dan puan, maksud saya jumpa dalam Quran ayat-ayat yang kejap macam ni,
So ada tujuan di sebalik itu. Itu maksud. Macam ni lah contoh kita bagi. Kan? Ada orang tak peduli sebab dia tak kisah. Dia kata macam mana pun Quran. Memanglah. Dia kata apa saya peduli Ustaz? Dulu ke depan belakang ini semua Quran. Saya kata ini orang yang tak mau mengaji. Dia tak peduli, dia tak kisah. Yang penting makan. So kita sekarang ni kita kan nak latih otak kita mengkaji. Kenapa kita takut nak mengkaji Quran? Susunan dia. Kan? Sebab telah pun dibuat dan kita cuma nak ketahui. Baik, satu lagi dalam ayat lain Allah sebut tentang Qaryah dan Madinah. Ya. Apa tu? Ashabul Qaryah kan. Okey. Bagaimana diutuskan Nabi. Dalam ayat ni ada beberapa benda yang menarik dari segi bahasa. Pertama disebutkan Qaryah. Qaryah ni apa? Kampung. Qaryah dalam bahasa Arab sebenarnya bukan maksud kampung kan. Tapi kampung dan juga kampung kecil dan kampung besar sekaligus. Kampung lah sebenarnya. Satu tempat yang kecil dan besar boleh. Okey, mula sebutkan Ashabul Qaryah. Macam mana ayat mula ni? Wadrib lahum mathalan Ashabul Qaryah idh ja'ahal mursalun. Cerita pasal Nabi datang situ, diutuskan semua gini. Di hujung tu disebut apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Tengok disebut Madinah. Daripada hujung bandar. Bandar ni biasanya besar lebih daripada kampung. So di sini ada maksud yang diinginkan oleh ayat Quran ni, yang disebutkan oleh pakar-pakar bahasa. Maksudnya ialah dakwah tu bermula pada kampung yang kecil dan tersebar luas. Daripada 3 orang ni bekerja kuat berdakwah dibantu oleh orang lain sampai dia tersebar ke sudut yang lebih luas di Madinah dan sampai ke hujung sekali. Sehingga ada orang yang datang membela mereka daripada hujung. So ni maksud penggunaan Qaryah dan Madinah ni ada sebab dia. Menceritakan bagaimana dakwah tu bermula daripada kampung yang kecil, kemudian tersebar besar sehingga ke bandar, dan luas lagi sampai ke hujung bandar tu datang orang yang membela mereka. Maknanya mereka ni buat kerja dakwah walaupun hanya 3 orang, tapi dakwah mereka tersebar luas. So ini satu motivasi bagi kita takkan kita ada 3 orang nak ubah dunia. Siapa suruh orang ubah dunia? Kita nak bagi maklumat tu sampai. So penyebaran maklumat bukan perlu kepada 100 orang yang tak ada faedah, 100,000 orang yang tak ada apa, tapi 2-3 orang yang boleh buat sampai maklumat tu terus menerus tersebar. Ini satu benda bahasa yang bawa makna dakwah. Kalau Tuhan tak sebut benda ni, kita tak akan nampak bagaimana dakwah tu berkembang. Kita sebut Qaryah Madinah, kita tak nampak lah kan. Bila kita dalami, patut Tuhan sebut Qaryah, kemudian Madinah, kemudian Aqsa Al-Madinah, daripada hujung sekali datang untuk membela mereka. Dan dalam ayat ni juga, ayat pembelaan ni juga, kita dapati ayat dakwah ni, kita dapati ada beberapa huruf taukid. Dalam bahasa Arab dia ada beberapa huruf, beberapa perkataan maksudnya, yang kita gunakan untuk memberikan penegasan. Contoh saya sebut Allahu, Allah maksudnya. So innallaha, sesungguhnya Allah. Kan? Kita sebut innallaha azizun, sesungguhnya Allah itu hebat, kuat dan sebagainya. Kan? Dan sebut apa saya sebut, saya tambah lagi innallaha la azizun, ada lam, tambahan lagi, kekuatan lagi. So sekarang ni kita dah dalam dakwah para nabi ni, kita dari segi bahasa kita tengok Allah sebut mula-mula dia sebut apa? Irjahal mursalun. Betul? Lupa habis ya? Apa? Iz arsalna ilaihi musnain, kami telah menghantar 2 utusan. Okey, 2 utusan. Fa'azzaznahu bithalith, kami telah kuatkan 2 itu dengan soalan yang 3. Apa dia kata lepas tu? Qalu inna ilaikum mursalun. Mereka berkata sesungguhnya satu penegasan, taukid. Kami ilaikum mursalun, kepada engkamu semua kami diutus. Ini ada penegasan. Penegasan ni apa maksud penegasan ni? Maksudnya ada penentangan. Tu dari segi bahasa boleh dapat maklumat lain. Sebab dalam bahasa Arab, kaedah asas, orang tu dia tak bercakap guna perkataan inna kecuali ada satu benda yang menolak dia dan dia kena push balik.
Inilah masyarakat kita panggil taukid. Contoh saya beritahu kat tuan-tuan lah, dari bahasa Melayu lah. Saya kata apa ni, saya kata apa, Zaulun Najjar datang. Ada yang tak apa, okey Ustaz, kami percaya. Ada yang kata Zaulun Najjar, betul. Dia kata betul ni, sumpah dia datang. Saya terpaksa kuatkan sebab ni nampak macam confused. Ada yang faham, saya tak payah lah. Dia datang, dia kata saya percaya. Ni dia datang ni, dan saya percaya lah. So tak payah. Ini dia kata betul ke Ustaz? Ustaz buat lawak lah. Dia kata taubat dia main. So saya guna pengukuhan dalam bahasa utara. Taubat dalam bahasa utara bukan maksud taubat, maksudnya pengukuhan. Taubat dia main. Ada tak faham lagi? Saya hampir tengok dia main. So, saya terpaksa tinggikan suara, saya terpaksa bagi. Ini bahasa. Bahasa Arab pun sama. Bahasa Arab dia takkan cakap, dia kata al-mudarrisu Naja al-mudarris. Ni apa? Cikgu meramai lah, cikgu mai. Kita dalam kelas sekolah kan, cikgu mai. Cikgu datang. Datang. Ada percaya, ada tak percaya? Wallahi, demi Allah, dia datang. Wallahi qad jaa, dia telah datang sesungguhnya. Saya terpaksa, ni bukan cubaan. So saya kena ketuk kepala dia dengan pedang. So akhirnya dia percaya. Kenapa saya buat begitu? Kerana ada penentangan. Bukan penentangan lawan, maksudnya tak apa yakin. So macam mana saya boleh kata kepada orang, dua orang yang dihantar tadi dilawan, ditentang? Saya tak ada bukti. Bukti apa? Bukti lepas tu dia kata, kalau kamu tak pergi, aku akan bunuh, kami akan. Itu bukti lepas ni. Bukti daripada ayat pertama apa? Inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya ni, hangpa tahu tak? Kami ni, hangpa tahu tak? Oi, nak situ nak pergi. Oi, ni. Hangpa sedap tak sedap ni? Kami ni ialah rasul daripada Allah. Inna. Kan? Dia boleh kata nahnu mursalun, kami rasul. Ini tak ada. Sesungguhnya wahai kaumku, kami 3 orang ni, aku berumai ni dia 2 orang ni, kami sesungguhnya. Itu maksudnya. Daripada ayat tu kita dah tahu bahawa dia ditentang. Sebab mereka terpaksa guna inna. Takbir. Lepas dia kata inna, apa dia jawab? Apa kaum dia jawab? Ni masalah kita tak apa. Tak apa. Tak perlu siapa yang hafal Quran dulu. Saya tak boleh ingat. Semangat nak tahu apa. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kami tak percaya juga. Hang ni, hampa 3 orang ni sama macam kami, manusia biasa kami. Wa ma anzal rahmanu min syai'. Betul ya? Allah tak turun apa-apa, kami tak percaya. Ya. Tentangan. Maka Allah berikan penegasan lagi. Apa jawapan mereka? Qalu rabbuna ya'lam. Rabbuna ya'lam ni adalah sumpah. Itu dari segi bahasa. Rabbuna ya'lam. Allah tahu. Sama tahap dia menurut ahli bahasa macam wallahi. Sama. Allah Rabbuna ya'lam. Tuhan kami tahu. Betul apa lagi tambahan pada? Inna ilaikum lamursalun. Tambahan lam. Sebab dah hamba tak percaya sangat, kami terpaksa bagi lagi bukti. Bermaksud penentangan tu kuat sehingga mereka terpaksa. Kita boleh bayangkan dakwah mereka ni, segala cara mereka buat. Sebab apa? Sebab penentangan tu ada. Macam mana kita nak faham mereka dah buat macam-macam dengan perkataan inna. Pertama kali Rabbuna ya'lam, satu penegasan. Demi Allah Tuhan kami, dia tahu. Yang kedua inna, ada lagi. La, ada lagi. Itu makna bahasa. Sebab tu bila orang yang tahu bahasa sebagai tahap ni, bila dia baca, dia boleh interaksi dengan situasi. Bukan baca, dia pergi dakwah 2, lepas tu dia tambah 3, lepas tu dia berkata kami tak percaya, lepas tu dia berkata kami tak ada jiwa. Tapi bila faham maksud taukid tu, faham mereka terdesak nak buktikan, dan kemudian tambah lagi, apa dia? Kaum dia menentang yang amat sangat. Macam mana saya boleh buktikan kaum menentang amat sangat? Daripada huruf nun. Bahasa, itu ayat lepas tu mereka sebut bawah tu, satu lagi 2 lagi ayat, dia berkata la illam
Apa macam ayat tu? Yang tu satu tak lepas tu. Yang saya nak beritahu bahawa mereka benar-benar benci dan lawan dan tentang ni. Allah telah letakkan makna emosi ni dalam huruf nun. Okey. Bawah lagi. Inna tunbikul la illam tantahu. Kalau kamu tak berhenti, ni ugutan Betul? Lanarjumannakum. Nun dekat belakang tu. Nun yang bersabdu ni satu nun penegasan yang amat sangat. Seolah-olah kita terbayang mereka memang sedang pegang batu tu nak rajam. Bagaimana saya boleh faham benda ni? Daripada bahasa nun. Dia boleh kata lanarjumukum. La tu dah dekat depan, kami betul akan rejam kamu. Tapi Allah tambah lanarjumannakum. Maksud kalau saya cakap la af'alanna, maksud saya betul-betul aku tak kira apa jadi, aku nak buat. Itu maksud nun. So kita boleh dapat emosi dialog. Nada suara dialog tu diabadikan dalam huruf yang dalam Quran tu. Wala yamassannakum minna. Minna yang kedua bukanlah. Minna yang kedua ialah daripada kami, tapi nun yang pertama tarjumannakum wala yamassannakum, pasti akan kena kamu satu azab yang pedih. Saya boleh faham situasi dialog ni. Saya boleh interaksi dengan saya memahami apa erti susunan tersebut. Itu maksud dia. Okey. Itu ayat tu. Ada lagi ni. Berapa minit ni? Okey. Dah habis dah? Saya tak mahu berhenti. Okey. Saya bagi satu contoh lagi lah. Kod apa ni, orang letih ni. Letih dia tak boleh terima agak kan. Letih sangat pun dia akan campak balik lah. Dia akan melantunkan balik kan. Tapi saya ada sebab untuk saya panjang juga, sebab ada rakaman. So kalau tuan-tuan mumpah letih apa macam biasa, tak payah dengar tak apa. Ni ada rakaman kan. Itu penting tu. Baliklah. Naik mutu balik. Okey, dia naik mutu balik dah cerita dia. Kita nak habis ni. Sementara hak lain tak naik mutu lagi, kita habis. Okey. Okey. Sekarang ni satu ayat dalam Quran tu yang Allah cerita pasal neraka. Okey, neraka. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okey. Ahli bahasa melihat ayat ni dengan suasana yang lain. Pertama dilihat dari perkataan hadhihi. Hadhihi kalau terjemah ini. Inilah neraka jahanam. Ini kalau saya terjemah biasa, inilah neraka jahanam yang kamu telah dijanjikan. Maksudnya untuk orang kafir. Tapi ahli bahasa melihat bahawa hadhihi maksud dekat. Hadhihi dalam bahasa Arab maksud dekat. Saya tunjuk isyarat ini. Hadhihi kan, dekat. Maka nak mendekatkan syurga itu, neraka itu kepada orang yang menentang. Hadhihi jahannam. Maka yang membaca ayat ini dengan makna ini akan merasakan neraka itu dekat dengan dia. Disebabkan penentangan dia, disebabkan kekufuran dia, dia baca ini Allah guna hadhihi. Allah boleh guna perkataan lain. Okey, tilka kan. Allah guna perkataan tilkal jannah dalam ayat lain, tilkal jannah. Kenapa pula jauh? Dalam bahasa Arab tilka bukan sekadar jauh, tapi bermaksud tinggi. Itulah syurga idaman kita. Nak gambarkan kita nak pergi situ, kita terbayang daripada jauh dan nampak keindahan. So bukan saya saja Tuhan buat deki. Quran pun sama juga. Allah sebut zalikal kitab, itu. Hadzal Quran, ini. Semuanya ada kaitan dengan ayat. Ada kaitan dengan ayat. Okey. So dari hadi jahannam diambil satu nama neraka. Okey. Allati kuntum tu'adun. Okey, allati kuntum tu'adun ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, wa yaquluna mata hadzal wa'd. Mereka bertanya bilakah janji ini? Maksudnya mereka macam berlawan, kata, okey kalau betul ini bila apa janji, mana janji kamu wahai Muhammad kalau orang kafir ni siapa yang kufur akan menerima? Inilah yang kamu dulunya telah dijanjikan. So ini dikatakan kepada mereka di hari kiamat, dan di dunia ini seolah mereka berada di sana. Okey, gambaran. Betul Quran ni dia macam satu babak peristiwa yang kita boleh masuk dalam tu. Kemudian digunakan tu'adun. Okey, tu'adun yang telah dijanjikan
yang kamu telah dijanjikan, menggunakan fi'il mudhari', menggunakan present tense. Bukan yang kamu sentiasa dijanjikan. Bermakna ini satu isyarat kepada semua golongan kufur dan penentang Allah. Mereka sentiasa akan menemui janji yang sama sepanjang zaman. Janji ini berterusan. Sebab tu berterusan dalam bahasa Arab digunakan fi'il mudhari'. Kita bukan saja belajar. Kita belajar fi'il madhi past tense. Daraba, dia telah pukul. Fi'il mudhari' yadribu, dia sedang atau akan. Pukullah, idrib, pukul. Kita bukan belajar saja. Itu segi bahasa, cerita. Ini Quran. Quran guna ada sebab. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, dalam surah Al-Baqarah Allah sebut apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib walladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Betul ke ayat tu? Benda saya baca ni. Tolonglah. Hafizah. Kan? Ramai ni. Kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak. Menggunakan perkataan yunfiqun, fi'il mudhari' untuk kelangsungan penerusan. Infak ni tak boleh berhenti. Memberikan bersedekah harta. Kemudian Allah sebut dalam tu wa mimma razaqnahum, dan daripada segala apa yang kami berikan kepada kamu. Bukan kamu hanya derma harta duit, kamu juga perlu dermakan pertolongan, ilmu dan sebagainya. Mimma, dan apa sahaja. So, itu bahasa dia. Dan bertakwa juga begitu. Bertakwa Allah sebut dalam Quran wa kanu yattaqun. Mereka sentiasa. Sebab tu orang bertakwa dia tak boleh bertakwa di depan orang dan di belakang orang dia tak bertakwa. Contoh, ataupun pada hari Jumaat dia bertakwa. Kan? Baik. Kemudian satu lagi ayat wa ma 'allamnahu asy-syi'r. Okey, wa ma 'allamnahu asy-syi'r, dan tidaklah kami ajarkan kepada Muhammad itu sajak, syair. Kami tidak ajar kepada dia syair. Okey. Itu makna asal. Wa ma yanbaghi lahu, dan ia tidak layak, tak sepatutnya Rasulullah itu bersyair. Kenapa keluar ayat ni? Kerana ia datang selepas Allah ceritakan pelbagai kedahsyatan kiamat dan kehebatan kiamat. Seolah-olah macam orang Arab mungkin akan terlintas di hati dia ni penyair ke. Sebab dia datangkan segala cerita, maka Allah potong segala khayalan itu. Wa ma 'allamnahu syair. Ini bukan syair. Wa ma yanbaghi lahu, dan penggunaan ma, wa ma 'allamna. Dalam masyarakat kita boleh guna nafi, menafikan wa ma dengan guna lam, guna lan, guna macam-macam. Allah gunakan wa ma sebab dalam bahasa Arab wa ma dengan fi'il madhi ni dia lebih kuat daripada lam. Kuat. Maksud ada darjat pula. Penafian yang kukuh. Untuk menolak segala tuduhan itu menggunakan wa ma 'allamnahu asy-syi'r wa ma yanbaghi lah. Di sini mungkin ada siapa yang hafal Quran pernah jumpa wa ma yanbaghi lahu dalam ayat ni, dan wala yanbaghi dalam ayat surah lain ketika mana doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doa, wahabli mulkan, Tuhanku berilah aku kerajaan, kekuasaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak akan dapat dilayak kepada seseorang pun selepas aku. Okay. La yanbaghi li ahadin min ba'di. So apa kaitannya? Kenapa Allah bezakan la sana la yanbaghi, sini ma yanbaghi? Kan dalam bahasa Arab la yanbaghi ialah maksud yang akan datang. Ma yanbaghi ialah sekarang dan akan datang. Itu. Mana Allah menafikan dia bersyair sekarang ni, ketika itu, dan akan datang. Kalau Allah sebut wala yanbaghi lah, maksudnya Allah menafikan yang akan datang sekarang dia bersyair. Itu kesan penggunaan ma dengan la. Kalau kita boleh faham. Ada lagi ni, letih lah biar api. Nak kata apa benda Quran gitu lah. Lagi pening gitu, lingkup gitu. Okey. La yastati'una nasrahum, dalam ayat lain, surah Yasin. Saya pergi pada ayat-ayat yang sentuh-sentuh tu. La yastati'una nasrahum, mereka tidak mampu membantu. Berhala-berhala itu tidak akan mampu menolong mereka di akhirat esok. Allah cerita pasal orang kafir sembah berhala, kau berhala tak boleh bantu kau. Dalam bahasa Arab kita boleh guna la yansurunahum, mereka tidak boleh tolong kamu. Tapi Allah guna la yastati'una nasrahum, mereka tidak mampu menolong kamu. Macam sama
Tak, dalam bahasa Arab tak sama. Seorang Arab kalau dia kata la yansur, maksud dia tak tolong tapi dia boleh tolong. Itu maksudnya. Aku boleh tolong hang, aku tak mau tolong, padam muka hang. Tapi kalau la yastati'una, mereka tidak mampu tolong kamu walaupun mereka nak tolong. Itu maksudnya. Kalau Tuhan pilih la yansurunahum, tak sampai makna. Maksud berhala ni ada power lagi. Tapi tak, mereka tak ada power, mereka tak boleh tolong walaupun mereka nak tolong. Maka pun la yastati'una nasra. Begitu juga la yastati'una tawsiyatan. Kan bila datang azab tu, datang kiamatkan azab semua ni, mereka tidak mampu memberikan wasiat. Lain dengan mereka la yusun, mereka tak beri wasiat. Tak mampu, tak. Mereka tak boleh langsung walaupun mereka nak, tak sempat langsung. Okey. Kemudian ayat yang kedua Allah sebut ini saya depan belakang saya sebut didepankan, dibelakangkan. Okey. Dalam Quran sebut la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wala ila ahlihim yarji'un. Ila ahlihim yarji'un ni kita boleh dalam bahasa Arab kita boleh buat yang asal wala yarji'una ila ahlihim. Mereka tidak kembali kepada keluarga mereka. Tapi Allah tulis mereka tidak kepada keluarga mereka, mereka kembali. Ada orang kata ini style Arab. Bukan style Arab. Contoh kita kata bahasa Arab kan, kita kata zahaba Muhammad, telah pergi Muhammad. Kan? Kita boleh kata Muhammad zahaba ataupun zahibun, boleh. Muhammad pergi Muhammad. Ini segi bahasa boleh tukar. Quran tak boleh tukar. Quran dia ada sebab. Kerana apa? Dalam bahasa Arab, kalau kita cakap wala ila ahlihim yarji'un, maksudnya ialah mereka tidak kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali kepada yang lain. Itu maksud tersirat. Kalau saya kata wala yarji'una ila ahlihim, mereka tak akan kembali dan stop dekat tu. Makna tambahan tak ada. Sebab tu Allah pilih kataan macam ni, wala ila ahlihim yarji'un, mereka tidak akan dapat kembali kepada keluarga mereka, tetapi mereka akan kembali kepada Allah. Itu makna dalam dan difahami oleh pengkaji bahasa. Alhamdulillah. Okey. Boleh? Tak lah. Okey, last saya bagi. Ni tak masuk pun dengan sains dengan psikologi tak masuk pun. Okey. So last sekali ialah bagaimana Allah menyebut, okey, Allah menyebut wa kullun fi falakin yasbahun. Okay. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan setiap bulan, matahari dan sebagainya dalam orbitnya, falak, laluannya, landasan, mereka terapung-apung seperti berenang. Okay. Pertama dari segi perkataan wa kullun, digunakan baris dua. Wa kullun bermakna bukan semata-mata matahari dan bulan, tetapi semua yang seperti matahari dan bulan. So ia melibatkan umum. Wa kullun, semua sekali. Kalau wal kullu ada alif lam tak boleh jadi begitu. So memang sengaja wa kullun sengaja digunakan untuk umum, nakirah. Okey. Kemudian fi falakin, falak maksudnya ialah laluan yang membawa kepada pusingan. Dia bukan laluan pergi tak ada ujung, tapi laluan yang dia akan kembali. Laluan dan dia ada pusingan. Okey. Perkataan falak tu dipilih. Dia boleh pilih perkataan lain, laluan lain tak ada penghujung, contoh laluannya yasbahun, seperti berenang. Dan dia ada kaitan dengan lepas tu, iaitu kapal yang berenang di laut. Ayat lepas tu kan, itulah fulk. Itulah anna hamalna zuriyatahum fil fulk kan. Sekarang ni berenang. Ini saintis kata memang inilah perkataan paling tepat. Swimming. Tak ada perkataan lain nak gambarkan bagaimana dia ada dalam alam ni. Dia tak boleh kata statik ke, perkataan lain ke apa, ataupun dia guna perkataan floating kan. Benda-benda macam ni. Okey. Perkataan tu. Dan last sekali ialah Allah cerita, kalau Allah cerita menikmat kapal kamu, bagaimana Allah apungkan kamu dalam kapal. Kapal ni ada ulama kata kapal Nabi Nuh dulu pun boleh dimaksudkan juga. Maksudnya Allah selamatkan manusia dalam kapal Nabi Nuh.
nikmat untuk kamu, kapal yang kamu naik sekarang, kapal yang anak-anak kamu naik. Ini Allah selamatkan dalam di laut itu, Allah selamatkan, dia boleh terapung. Kemudian Allah cerita, kalau Allah nak, Allah boleh tenggelamkan. Kan? Allah tenggelamkan. Kan? Kemudian ada satu ayat, fala sarikha lahum walahum yunqadhun. Sarikh itu perkataan saya nak pergi. Perkataan sarikh membuat maksud yang mendalam. Ada orang Arab kata sarikh maksud mughith, penyelamat. Terjemahan dia apa je? Sekali tuan. Penolong, dia kata. Ini kita terjemahan dasar dari permukaan. Sarikh ini membawa maksud yang amat mendalam bahasa Arab. Dia ada 3 maksud. Pertama, dia bermaksud penyelamat, penolong. Maksudnya Allah kata kalau kamu tenggelam, Allah boleh jadikan kamu mati terus tanpa ada siapa yang boleh tolong. Sarikh ialah penolong. Satu. Itu baru satu. Yang kedua adalah sarikh ialah orang yang meminta tolong orang lain untuk membantu. Perkataan sarikh. Kadang-kadang kita bila ada orang tenggelam, kita tak erti berenang, kita tak boleh tolong dia. Kita panggil orang lain tolong selamatkan dia. So sarikh bermaksud pertama orang yang terjun selamat, yang kedua orang yang mencari pertolongan lain untuk menyelamatkan, dan yang ketiga sarikh bermaksud suara yang menjerit. Jeritan. Orang kalau dia lemah dia takkan sengih dia menjerit. Kan? So perkataan sarikh ni yang menariknya, dia boleh guna untuk orang lain dan untuk dia sendiri. Perkataan sarikh ni boleh guna untuk orang yang menyelamatkan dan orang yang dalam laut tu pun boleh digunakan sarikh. Dia tak boleh menjerit, dia tak boleh minta tolong, orang lain pun tak boleh. Allah nafikan semua benda menggunakan perkataan sarikh. Okey. Kalau digunakan perkataan lain, tak akan sampai maksud yang sebegini. Itu maksud saya. Dalam bahasa Arab terdapat banyak benda-benda begini. Jadi kalau boleh insya-Allah dalam soal jawab nanti saya nak sambung sikit tentang ayat-ayat saintifik yang kita kata dalam surah Yasin. Yang saya dah sebutkan sikit tadi pasal apa tu orbit apa tu, itu semua saya ambil daripada doktor ataupun saintis-saintis lah. Kita tak boleh lah ambil daripada kita apa ni belajar bahasa Arab kan. Kita tak boleh pandai-pandai bercakap pasal astronomi semua. Kan? Dan juga saya akan sebut nanti pasal counselling, pasal psikologi, macam mana dalam Quran ada dalam surah Yasin ni ada ayat-ayat yang menyentuh hati, ya, dan menyentuh sifat psikologi manusia, ya. Sebab kalau kita ingat pun saya dapat dari internet ni. Contoh ada kat sini, psikologi ialah the science of mind and behavior. Tapi yang sebenarnya dia kata dia punya aim dia, goal dia ialah yang dia tak akan dapat. Saya bukan nak hentam pakar-pakar psikologi ni. Saya kata dia punya goal dia, aim dia tak akan boleh dibawa oleh manusia. Sebab dia kata sini, goal psikologi punya aim ataupun goal ialah to understand humanity and to benefit society. Macam mana dia nak faham manusia? Dia manusia. Dia mesti bias. Manusia kaji manusia. Dia boleh observe, duduk lautan, observe orang asli boleh. Ataupun dia observe yang orang tahu dia duduk dalam masyarakat, dia pun kaji. Sampai bila dia nak bergantung kepada kajian untuk memahami humanity, dia hanya boleh faham bila Allah yang cerita manusia ni apa. Dalam surah Yasin terlalu banyak sifat manusia Allah cerita. Dan last sekali Allah akhiri dengan motivasi. Allah kata fala yahzunka qawluhum. Ni dia macam nak pujuk lah. Macam kita pujuk anak. Kalau kita faham ayat ni, fala yahzunka qawluhum. Janganlah apa yang mereka cakap kalau itu menyedihkan kau Muhammad. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Aku tahu semua mereka buat wahai Muhammad. Aku tahu apa yang mereka rahsiakan, aku tahu mereka terangkan, jelaskan. Seolah nak pujuk wahai Muhammad, jangan sedih. Mereka cakap apa jangan sedih, aku tahu semua. Kan? Ini sebab tu bila saya cerita sini, saya pernah baca banyak kajian psikologi, dia kata antara masalah dunia sekarang ni ialah dipanggil kemurungan ataupun sikap negatif. Sedih antara benda yang boleh digambarkan. Sempit dada, tension, stres, semua benda ni dia ada dalam Quran. Terlalu banyak ayat yang Allah larang Nabi jangan sedih, jangan stres, jangan tension. Ada banyak. Kan? Lepas tu kalau kita baca Quran dengan memahami benda ni, Quran ni lah terapi paling baik. Kan? Walaupun ada orang cakap dengar lagu instrumental apa, itu boleh lah, kita boleh terima. Kita pun syok juga kan dengar lagu instrumental, kan? Kita rasa tenang nak lagu tu kan.
Tapi ketenangan tu dia tak ada macam terapi Al-Quran, dengan syarat kita faham maksud. Sebab saya nak beritahu lah ni bahawa ada orang anggap terapi Quran hanya dengan dengar bacaan Quran. Ini bukan itu semata-mata. Lepas tu saya nak kaitkan di sini bahawa orang Arab pada zaman tu dengar Quran dan faham, baru dia sedar ini Quran, ini Allah yang turunkan. Terapi pun sama. Terapi kalau cakap pasang Sa'ad Al-Ghamidi baca Quran, memang sedap. Ada orang kata boleh berubat dekat luar negara, dia pasang Quran untuk penyakit semua. Tapi kesan dia lain dengan terapi faham makna Al-Quran. Lain. Kalau kita baca kisah Ashabul Qaryah tadi dengan hanya dengar baca Quran, kita tak faham apa dia hadapi. Kan dia kata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia duduk dalam syurga, dia terkenang kaum dia. Kalaulah mereka tahu macam mana nikmat syurga ni. Dan saya akhiri dengan dia hari tu tak boleh main, itu geram. Ni main ni lama lah sikit, minta maaf lah, jangan marah. Kan, saya akhiri dengan apa yang saya catatkan tadi di akhir catatan saya tadi. Betul ni, saya tak bohong ni. Saya last kali saya catat ni. Saya catat last kali ialah ini sebagai penutup untuk memberikan ketenangan jiwa lah. Yakinlah bahawa kita ni dijanjikan syurga yang cukup indah. Keindahan syurga ni Allah bagi dalam bentuk beberapa ayat dalam surah Yasin. Bermula dengan ayat, lupa pula, tengah ingat, fi syughulin fakihun. Apa ayat apa? Inna ashabal jannah. Macam mana ayat mula? Inna ashabal jannah, sesungguhnya ahli syurga. Kita kena buat madrasah, kita kena buat kursus hafal Quran. Kena tak ada? Fi syughulin fakihun. Okey. Ni saya nak cerita seringkah ni. Mungkin masih seminit je saya ambil untuk cerita. Kita tak percaya. Okey. Saya perlukan ayat-ayat tu sekarang. Okey, tuan-tuan tolong saya. Dalam ayat yang sikit ni, inna ashabal jannati, macam mana ayat ni? Inna ashabal jannati fi syughulin fakihun. Syughul ialah kesibukan. Okey. Menunjukkan dalam syurga tak ada masa kosong, tak ada masa yang menjemukan, sentiasa ada aktiviti. Syughul. Tapi syughul macam mana? Ada orang kata kalau lama sangat buat aktiviti boring tak? Allah sebut syughulin fakihun, yang sentiasa penuh dengan keseronokan. Sibuk yang menyeronokkan. Tak ada sibuk kita yang sibuk tak tentu orang stres. Nak ni sibuk yang menggembirakan. Tekir lah. Tekir lah. Kelantan kata tekir lah. Kan? Sibuk yang melazatkan. Kemudian kita tak akan keseorangan. Hum wa azwajuhum. Mereka bersama dengan isteri dan pasangan suami mereka. Dan azwaj boleh terjemahkan pada pasangan, kawan dan sebagainya. Mereka tak keseorangan. Zaman sekarang kita seorang-seorang, kita boring, kita tension buat kerja seorang-seorang. Sekarang ni Allah kata tidak akan ada keseorangan. Kemudian fi zilalin 'alal araqiki, dalam keadaan yang ada naungan cantik, tempat duduk yang indah. So tempat pun menyenangkan, bukan sekadar sibuk yang menyeronokkan. Ada teman, tapi kalau tempat wuduh mampu tak seronok. Ni cantik, naungan, tidak ada kepanasan dan sebagainya. Kemudian Allah sebut dalam kedudukan yang muttaqiun. Apa muttaqiun makna apa? Terjemah apa? Bersandar, bukan duduk tegak, berdiri, lenguh. Duduk bersandar. Muttaqi dalam bahasa Arab luas, makna sandar macam ni, duduk kan. Enjoy. Kan? Relax. Kemudian ada makanan. Kalau seronok tak ada makan, buat apa? Ada makanan yang paling berkhasiat, iaitu buah-buahan, fakihah. Orang tanya pula, buah saja? Tak. Wama yad'un, apa sahaja mereka minta akan ada. Bukan semata-mata buah-buahan. Lepas tu salamun, satu pengisytiharan kedamaian daripada Allah, kamu semua selamat di sini. Lagi min rabbin, daripada Tuhan. Rabb ni maksud Tuhan yang menjaga kamu. Rahim, yang penyayang untuk kamu, bagi semua
Dan lepas tu Allah kata wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, kita dijauhkan daripada orang yang ahli neraka. Kalau kita duduk semua seronok, duduk tepi tu boring tak? Tapi kita, so ayat ni semua menenangkan jiwa kita. Dalam syurga lah kebahagiaan. Ini boleh ubat terapi bagus ni. Kalau just baca buat lagu semua, boleh terapi tak, tapi tak sama. Tak sama. Allah Allah seperti setakat tu. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki kita sambung lagi contoh yang lain. Surah Al-Kursi. Terima kasih Ustaz dengan yang panjang lebar.